Mungkin ada yang nak tanya, Ustaz, so sidang kalam sambut maulid Okey. Okey, ini pendirian kami lah di sidang kalam. Kami mengucapkan selamat menyambut Maulid Rasul. Okey. Kami menggalakkan untuk disambut maulid ni sepanjang tahun. Okey. Tak perlu dikhaskan kepada hari tertentu. Tapi kalau sebagai adat, sebagai uruf, adat kebiasaan sebuah masyarakat, dikhaskan 1 bulan untuk kita kata intensify our love for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggandakan usaha memperkenalkan Nabi kepada masyarakat. So be it. No issue, tak ada masalah. Okey. Dan adat ni berbeza-beza. Cumanya ada beberapa perkara yang harus diberikan perhatian. Okey. First kali, dia tidak terikat dengan waktu. Nombor 2, mesti diperkenalkan Nabi SAW dengan betul. Sekarang ni orang anggap dia sebagai bulan cinta. Cinta ni ada satu masalah. Bila sebut pasal cinta, orang biasanya dia take it easy when it comes to facts, when it comes to ketepatan fakta. Yelah, kadang-kadang ketepatan fakta ni dia boleh ganggu kecintaan. Kan, when people are in love, they do not want to speak about facts. They want to exaggerate. This is something understandable. Tetapi problematik dia bila sesuatu itu dinisbahkan kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah bagi peringatan keras. Yes, kita akui aspek emosi manusia. Tetapi aspek emosi yang tidak terkawal, dia boleh bawa masalah yang lebih besar. Nabi SAW dia kata, siapa yang berbohong atas nama aku, dia telah siapkan tempat di dalam api neraka. Adakah Nabi kata, tapi kalau dia emosi, tak apalah, nak create cerita? Tak ada. Okay? You emosi ke tak emosi ke, you kena kawal. Okay? Ada ruang dalam Islam untuk luahkan emosi. Ada ruang dalam Islam. Tapi jangan sampai kita mereka-reka cerita. So, mesti memperkenalkan Nabi kepada masyarakat. Dan bila memperkenalkan Nabi SAW tu, penganjur-penganjur maulid, saya seru, di mana pun anda berada, ceklah apa yang nak dibaca, qasidah yang nak dilagukan. Dan yang buat maulid dalam masjid tu, tolonglah, kan, gendang-gendang tu tolonglah jangan bawa masuk. Okey, orang nak solat, orang nak solat tahiyatul masjid, orang nak solat sunat, orang nak solat fardu, kamu duduk bergendang-gendang dalam masjid, haram. Haram bergendang-gendang dekat dalam masjid. Lagi-lagi ketika orang tengah solat. Waktu malam kita baca Quran sampai ganggu jiran pun haram, kan? Ni kat dalam masjid kau pergi bergendang, berapa ramai orang solat yang kau kacau. Okey. So, penganjur maulid periksa silibus maulid lah, senang kata. Okey, program-program yang sedang dijalankan. Kalau perlu, minta penceramah-penceramah kasih sinopsis sedikit apa yang mereka nak sampaikan. Kadang-kadang majlis maulid ni terlalu liberal. Apa maksud liberal? Terlalu bebas. Penceramah pun hanya diberi tajuk sahaja. Kadang sinopsis pun tak diberikan. Okay? Dan kadang-kadang penceramah ni ad hoc. Kadang-kadang ada yang dekat dalam majlis tu dijemput menyampaikan sesuatu. Ini semua ada risiko dia lah. Ada risiko dia. Kemudian tiada pelampauan, tiada khurafat dan tiada pelanggaran syariat. Ni kena berikan perhatian. Baik. Saya melihat maulid ni macam satu teknik lah. Okey. Macam kita ceramah sekarang ni gunakan YouTube, gunakan Facebook. Tak ada orang akan kata benda tu bid'ah. Kan? Tak ada orang yang akan kata perkara tu bid'ah. Jadi saya melihat majlis maulid ni sebagai satu wasilah teknik. It's a technology, kita boleh kata even it's a technology untuk memperkenalkan Nabi kembali kepada masyarakat dan mengingatkan Rasulullah SAW kepada umat Islam supaya tidak dilupakan Rasulullah SAW. It's just a technique. Okay? Tolong dalam majlis-majlis ini cerita tentang Nur Muhammad, hakikat Muhammadiyah ini dihilangkan. Sebab
saya yakin Nabi SAW tidak meridainya. Okay? He will not be pleased by it. Kita nak raikan Rasulullah SAW, tapi kita buat perkara-perkara dan kita utarakan perkara-perkara yang membuat Rasulullah SAW tidak suka dan membuat Rasulullah SAW marah. Antara yang membuat Rasulullah marah adalah apa? Hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang sangat lemah. Dan penyampaian dalam majlis-majlis maulid ini yang terbaik adalah dirangkumkan penyampaian yang berbentuk khutbah ataupun khitabah, ya, kita kata sebagai berbentuk sermon, dan dalam masa yang sama berbentuk keilmuan. Jangan hanya nak bangkitkan sayang tapi tak ada disiplin ilmu. Dan penekanan kepada makna melangkaui melodi. Okay? Emphasize on meaning instead of melody. Dan ini poin paling penting sekali. Kalau dulu selepas Rasulullah SAW wafat, banyak para sahabat meninggal dunia yang hafal Quran, betul? Jadi sahabat-sahabat besar-besar bimbang, apa jadi kalau sahabat-sahabat yang hafal Quran ini meninggal? Quran akan hilang. Jadi apa mereka buat? Mereka kumpulkan dalam satu kitab. Rasulullah SAW dah wafat 1400 tahun. Saya melihat fenomena dia lebih kurang sama. Nabi hari ini diceritakan secara serpihan-serpihan, fragmented. Yang ini sukakan aspek Rasulullah, aspek kasih sayang Nabi. So dia duduk cerita kasih sayang. Yang ni pula akhlak. Daripada A sampai Z, akhlak. Seolah-olah Nabi tu hanya membawa mesej akhlak sahaja. Ada pula pihak yang kita kata keilmuan. Ilmu akal sehingga tidak menyentuh aspek akhlak Nabi, kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mungkin menyentuh aspek peperangan Nabi SAW. Terlalu banyak perang. Nabi ni perang, keadilan, justice, power, expansion. Yang satu pula, Nabi menerima, kan? Nabi mengasihi orang-orang bukan Islam dan sebagainya. So ini seolah-olah macam satu fragmented view of Rasulullah. Pandangan yang tercerai-cerai tentang Nabi SAW. Jadi tugas utama maulid bagi saya, the purpose maulid yang paling tinggi adalah merangkumkan kembali. Samalah seperti para sahabat merangkumkan Al-Quran yang ini hafal, yang ini sikit, yang ini lupa sikit, yang ini ada tulis dekat pelepah kurma, yang ini tulis dekat kulit binatang. Rangkumkan balik, satukan sebelum ia hilang. So dalam majlis maulid ini diingatkan kembali tentang the holistic nature of Nabi SAW. Nabi secara syumul. Okay? Sebab kalau tak, Rasulullah juga boleh nama Nabi akan ditunggang oleh sebahagian orang. Okay? Dia nak bawa agenda tertentu, maka dia tekankan aspek tertentu dalam perjuangan Nabi SAW. Itu saja dia ulang. Yang ini pula ada agenda tertentu, jadi dia cari aspek perjuangan Nabi yang menyokong dia punya agenda. Maka dia duduk canang benda tu saja. Sehingga orang yang mendengar mendapat anggapan bahawa ini saja dakwah Nabi SAW. Ataupun inilah Rasulullah SAW. Sehingga ada orang yang mungkin tak boleh terima bila kita kata Rasulullah SAW pernah mengarahkan sahabat membunuh orang. Betul? Khususnya orang yang duk kata kasih sayang, love and peace. You need to balance it out, seimbangkan bahawa Nabi SAW adalah komander dalam peperangan. Once you balance this, you akan dapat satu gambaran penuh tentang Rasulullah SAW. Okay? Dan inilah antara beberapa perkara yang saya nak sentuh berkenaan dengan maulid. Kalau maulid tu ada cerita besar hakikat Muhammadiyah, dia jadi bid'ah. Dia jadi bid'ah sayyi'ah. Okay? Ada bergendang-gendang di dalam masjid, ada pengagungan melampau kepada orang-orang tertentu selain Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak berhak. Ada penyebaran hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif. Ini maulid yang bid'ah sayyi'ah. Okey. Tapi kalau dalam majlis maulid itu apa yang dibuat adalah membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diusahakan pembacaan sirah itu berdasarkan sumber-sumber yang sahih, yang boleh dipercayai, ataupun yang makbul, yang boleh diterima.
walaupun mungkin bukan sahih tapi hasan yang boleh diterima. Okey, ataupun daif yang tidak teruk sangat dalam bab pensejarahan boleh diterima. Kemudian ya, sunnah-sunnah Nabi diperkenalkan kepada masyarakat dan gambaran menyeluruh tentang Nabi disampaikan. Okey, saya minta sangat poin yang last ni tolonglah tekankan orang-orang yang menganjurkan maulid. Cek dalam awak punya penyampaian itu apa yang umat akan dapat. Okey? Apa yang umat akan dapat. Kalau umat hanya dapat satu aspek sahaja, tolong seimbangkan. Sebab kemungkinan ada orang didengar pasal Nabi setahun sekali saja. This is your time to reintroduce Rasul sallallahu alaihi wasallam. So kalau time tu dia dengar Nabi ni hanya satu aspek, maka dia belum kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam secara menyeluruh. Okay? So take the chance as best as you can, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.